Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Kita telah menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala baginya al-mathalul a'la, iaitulah sifat sempurna yang paling sempurna. Yakni Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang maha sempurna, yang mana sifat itu pada zatnya sendiri adalah sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Dan tahap kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesempurnaan yang maksimum, yang tidak ada lagi kesempurnaan selepas itu. Maka ini adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Dan setiap benda yang wujud mesti ada sifat. Jika tak ada sifat, dia tak wujud. Baik. Kemudian kita sebut perbezaan di antara sifat dan nama dan juga khabar, di mana kita mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh dikhabarkan dengan perkara yang bukan namanya. Seperti kita kata Allah mutakallim, bukan makna kita memberikan nama Allah dengan nama al-mutakallim, tetapi kita nak bagi tahu Allah itu ada sifat berbicara, bercakap-cakap. Baik. Dan tidak semua sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam nama Allah, kerana ada sifat Allah yang tidak Allah namakan dirinya, seperti sifat al-ghadab, murka, sifat al-istiwa, sifat al-kalam, telah kita jelaskan sebelum ni. Dan kita kena faham bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak dikhabarkan berkenaan zatnya kecuali dengan perkara yang baik sahaja, kecuali dengan perkara yang baik sahaja. Yang tak baik tak boleh. Contoh khabar yang salah. Kalau kamu ingat kamu ni something, Allah lagi something. Tak boleh, salah. Sebab something kalimah yang tak elok dalam bahasa. Something kalimah yang tidak baik dalam bahasa. Ataupun dia kata Allah mencarut, wal'iyadzubillah. Ni tak boleh, kerana dia adalah su'ul adab, kurang ajak dengan Allah Ta'ala. Tak ada beza antara orang yang kata Allah mencarut dengan orang yang kata Allah tak tahu mana. Dua-duanya sama, kerana kedua-duanya mempunyai su'ul adab dan merendah-rendahkan kedudukan Tuhan, wal'iyadzubillah. Dan ini adalah kejahilan, segala kejahilan. Kejahilan yang terlalu jahil, tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Orang yang tak kenal Tuhan, orang yang paling jahil. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memberikan Allah kedudukan sebenarnya. Perangai ni perangai orang Yahudi. Orang Yahudi perangai dia itu. Allah Ta'ala kata wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mentakdirkan, tidak memberikan Allah kedudukan sebenarnya. Mereka merendah-rendahkan Allah Azza wa Jalla. Orang Yahudi kata Allah lepas cipta langit dan bumi dalam 7 hari, dalam 6 hari, kemudian hari ke-7 Allah berehat. Wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala jawab dalam Quran, wa ma massana bil lughub, kami tak rasa letih. Apa nak berehat? Sepatutnya hari Sabtu itu adalah hari mereka yang kena berehat. Mereka tak boleh tangkap ikan. Tapi mereka pergi tangkap ikan hari Sabtu. Dia kata hari Sabtu sebab Tuhan yang berehat. Kan teruk perangai lagu tu. Wal'iyadzubillah. Baik. Jadi kita tidak boleh khabar ke Allah melainkan dengan perkara yang baik-baik sahaja, yang tidak ada buruk padanya.
Kemudian kaedah yang ketiga dia sebutkan di sini ialah sifat Allah Subhanahu wa taala terbahagi kepada dua jenis, thubutiyah dan salbiyah. Ini disebut oleh Syekh Ibn Uthaymin rahmatullahi alaih. Jadi sifat Allah ni ada sifat disebut thubutiyah dan ada sifat salbiyah. Tetapi asal dalam sifat Allah ialah isbat. Al-aslu fi sifati al-isbat. Wal-nafyu far'un anhu. Dan menafi itu hanyalah cabang daripadanya. Jadi kita kena faham, asal sifat Tuhan ni kita isbat. Kita isbatkan sifat Tuhan. Subutiyah maknanya sifat yang Allah kata ada pada diri dia. Salbiyah ialah sifat yang Tuhan nafikan pada diri dia. Seperti tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak letih, tidak tu sifat salbiyah. Yang tu cabang sahaja. Cabang sahaja. Yang asalnya ialah sifat thubutiyah, isbat. Jadi kita kena faham. Allah Subhanahu wa taala, asal pada sifat Tuhan ni kita kena isbat dulu, bukan nafi dulu. Ini kaedah penting yang membezakan antara kita dengan ahli kalam dan ahli falsafah. Ahli falsafah mereka mengikut pendapat Plotinus yang mengatakan Tuhan ni apa sifat dia? Sifat dia sulub, negatif, yang ni menafikan. Jadi kita punya kaedah ni, kita kata kaedah kita ialah asal pada sifat Allah adalah isbat. Isbat, tetapkan dulu. Ini kaedah yang penting kita kena faham. Kita isbat sifat Allah Subhanahu wa taala. Nafi ini adalah cabang. Orang kata furu', far'un. Yang ni asal, isbat ni asal. Nafi adalah cabang. Macam mana kata nafi ni cabang? Kerana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran asalnya dia isbatkan bagi dia sifat-sifat kesempurnaan. Kita baca-baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ada sifat-sifat Tuhan yang berbentuk isbat ni Allah sebut secara detail, tafsili. Adapun cabang maknanya, nafi ini hanya datang dalam keadaan tertentu sahaja. Dia ada keadaan tertentu sahaja. Apa dia keadaan tertentu dia? Yang pertama yang kita sebut dalam kita punya ni, ada ni ke? Kalau dah lepas ni. Dia baik. Kalau tak sebut tulis. Apa nama? Keadaan tertentu sahaja. Yang pertama untuk apa dia? Untuk menangkis, kita kata. Menangkis dakwaan orang-orang sesat. Menangkis dakwaan orang sesat. Yang ni macam orang Nasrani dakwah Tuhan ada anak. Tuhan jawablah, lam yalid wa lam yulad. Mattakhadallahu min walad wa ma kana lahu ma'ahu wa ma kana ma'ahu min ilah. Orang musyrikin jadikan sembahan selain Allah. Dia Allah jawablah, menangkis dakwaan orang-orang sesat. Dan yang kedua untuk menjelaskan keumuman
kesempurnaan sifat. Yakni untuk mengatakan bahawa Allah ni memang sifatnya sempurna dari segenap bentuk segi. Yang ni dia akan datang dalam bentuk penafian umum. Seperti laisa kamithlihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk mentakrirkan bahawa Allah ni ada sifat-sifat yang sempurna yang secara detailnya disebutkan. Kan? Jadi dua kondisi ni maknanya dia yang pertama sama ada nafi datang sebab apa? Kita nak nafikan dakwaan orang. Tuhmah manusia pada Tuhan. Ada orang kata Tuhan beranak, ada orang kata Tuhan mengambil isteri, ada kata Tuhan turun ke bumi, turun masuk dalam alam. Kita nafikan benda ni. Itu sahaja. Ataupun kita nak jelaskan umumnya sempurna sifat Allah. Dan ini datang dalam bentuk an-nafyul 'am, penafian secara umum, seperti laisa kamithlihi syai'. Tiada sesuatu pun yang sempurna, yang sama dengan Tuhan. Sebab apa? Wa huwas sami'ul basir. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi nafi ni kita sebut secara detail. Apa sifat Tuhan? Isbat ni kita sebut secara detail. Apa sifat kesempurnaan Tuhan? Pemurah, pengasih, mengampunkan, maha berkuasa, maha berkehendak, maha melihat, maha berkata-kata, maha mendengar, maha hidup, maha menghidupkan, maha pencipta, kan? Mencipta, melakukan, beristiwa di atas arash, turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Ini kita sebut secara detail, secara tafsil. Menciptakan Adam dengan 2 tangannya. Ini secara detail. Sebab ni sifat sempurna. Sifat sempurna kita nak puji, kita sebut secara detail. Tak ada orang pergi dekat raja nak puji, dia kata tuanku ni tak bodoh, tak pendek, tak hodoh. Mana ada orang pergi ke raja kata tuanku bijaksana, kan? Tuanku handsome, tuanku kaya, kan? Tu puji. Kalau pergi dia kata tuanku taklah miskin, raja kata dia ni biar betul. Kan? Dia rasa dia kaya pada aku ke? Kan? Macam tu. Kita tak nafi secara detail. Sebab dia sifat pujian, memuji. Kita puji orang, kita puji dengan perincian sifat kepribadian yang kita nak puji dia. Lepas tu kita katalah tuanku tak sama macam orang lain. Kan? Tuanku tak sama macam rakyat biasa. Tak sama. Nafi secara umum. Sebab tuanku kaya, tuanku cerdik. Itu. Manusia pun kita puji macam tu. Tuhan lebih utama dan lebih utama. Walillahi al-mathalul a'la. Bagi Allah sifat sempurna yang paling sempurna. Sebab apa kalau kita puji orang secara penafian, ini tak sempurna. Ini kekurangan. Kerana apa? Sifat yang negatif ni, kita menafikan sesuatu daripada sesuatu benda, tidak melazimkan dia ada sifat sempurna. Macam kalau kita kata sekarang, meja ini tidak jahil. Meja jahil tak? Tak jahil. Kan? Kita semua di sini tidak jahil. Dan meja juga tidak jahil. So, what's the difference? Kan? Kita kata meja tidak jahil, tapi kita alim, kita berilmu. Meja tak jahil, tapi dia juga tidak berilmu. Sebab dia bukan benda yang hidup, yang boleh menerima ilmu atau tidak ilmu. Kan? Waktu bila Imam Ahmad berdebat dengan Mu'tazilah, dia kata Allah alim, Allah maha mengetahui. Apa makna alim? Nama Allah Al-Alim. Apa nak makna? Si Mu'tazilah kata makna dia la yajhal, tidak jahil. Imam Ahmad kata tiang istana ni tak jahil. Berdebat dalam istana khalifah, kan? Ahmad kata tiang dalam istana ni pun tidak jahil.
Kan? Sebab apa? Sekadar menafikan kekurangan tidak melazimkan isbat kesempurnaan. Kita nafi pada dia kan. Kita kata kat orang kan, kamu ni taklah bodoh, tapi tak apa cerdik. Kan? Maksud kita ke tu. Tapi kita nak bagi sedap hati dia. Kan? Kamu ni tak ada lah miskin, tapi taklah kaya. Kan? Maksudnya dia tak melazimkan kita nak kata dia kaya. Boleh jadi sekadar lapik-lapik cakap je. Tapi Tuhan bila dia kata nama dia Al-Alim, berilmu, maknanya dia ada ilmu. Bukan sekadar dia tidak jahil. Bila dia kata dia hidup, dia ada kehidupan. Bukan sekadar dia tidak mati. Kan? Dari segi adat manusia, meja ni pun tak hidup tidak, mati pun tidak. Sebab dia memang bukan bernyawa pun. Kan? Walaupun dalam bahasa Arab dia sebut mayit juga. Mati lah, meja ni mati, tak hidup, tak ada kehidupan. Kan? Ataupun kerana dia lemah, tak boleh buat satu benda. Kan? Kamu tidak zalim. Tidak zalim kenapa? Sebab kamu tak mampu nak buat zalim, kamu tak ada kuasa. Kan? Tidak zalim tak makna tidak adil, tidak bermakna adil. Kan? Cuma dalam Quran, ini faedah dalam Quran, memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyifatkan diri dengan sifat al-adlu. Tapi dia datangkan dengan menafikan kezaliman. Wa mallahu bizzallami lil 'abid. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Maknanya Allah adil. Adil kenapa? Pasal apa? Kerana orang Arab dia bangga dengan zalim. Orang Arab kalau dia boleh buat zalim, dia bangga. Tak buat zalim, dia rasa macam alah lekeh, tak ada kuasa. Jadi Tuhan berbangga pula sebab Tuhan tak buat zalim. Kan? Untuk isbat kepada diri orang Arab bahawa tidak buat zalim, itulah satu kebanggaan. Kan? Itu contoh sebab apa datang sifat nafi masalahnya. Ada sebab, ada bersebab. Adapun sifat terpuji, sifat-sifat isbat ni, yang ni datang awal, asal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Awal-awal buka Quran, buka mushaf, itu ayat dia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Terus isbat sifat daripada awal. Kan? Asalnya kita isbat sifat dahulu. Baik. Itu kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat subutiyah, dan ada sifat-sifat salbiyah, penafian. Dan yang asal pada sifat Allah adalah isbat, dan nafi itu adalah cabang. Kita nafi sifat Allah kerana kita nak isbatkan kesempurnaan sifat subutiyah. Allah Ta'ala kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Isbat dulu sifat al-hayy al-qayyum. Lepas tu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Untuk bagi tahu kata hayyun qayyum, Tuhan ini sempurna. Bukan semata-mata dia tidak tidur dan tidak mengantuk, tapi sebab hidup dia yang sempurna, kerana dia hidup terlalu sempurna. Hidup Tuhan amat sempurna sehingga dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu tujuan datangnya sifat salbiyah. Jadi kalau kita nak sifatkan Tuhan, nak puji Tuhan, jangan ya Allah, ya Tuhanku, engkau tidak sekian, tidak sekian. Bukan. Sebut dulu, ya Allah, engkau lah yang maha kaya, yang mana kurniaanmu tidak pernah habis. Nak takkid makna kaya tu. Kan? Makna Tuhan yang kaya macam mana? Maknanya kekayaan Tuhan tak pernah habis. Sempurnanya kaya Tuhan. Kan? Wahai Tuhan, ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Kurniakan ahli rezeki yang berkat, yang banyak melimpah ruah. Engkau ya Tuhan yang tidak pernah bakhil.
Tidak pernah bakhil tu untuk takkid makna Razzaq. Kesempurnaan Ar-Razzaq, kesempurnaan razq, sifat razq, pemberi rezeki. Kan? Bukan kita nak isbat Tuhan tak bakhil dulu. Tak. Tuhan menafikan dia bakhil kerana Yahudi tuduh Tuhan bakhil. Dia kata apa? Yadullahi maghlulah. Tangan Tuhan terbelenggu bakhil. Yahudi tu perangai. Tuhan dia kata bakhil. Tuhan kata ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Mereka lah yang bakhil. Sampailah Yahudi ni perangai dia bakhil. Kedekut tak mampu. Kan? Tengok ajaran bakhil tak bakhil Yahudi ni dua ajaran moden dalam ekonomi Yahudi pada. Ajaran komunis dengan sosialis kan. Bakhilnya sampai semua benda kerajaan punya. Tak bagi sikit pun kat rakyat. Kedekut nak mampu. Kan? Yang dia hidup mewah-mewah, rakyat naik basikal kerja. Kan? Tu bakhil nak mampu Yahudi ni. Kedekut sampai tak ada dah. Kan? Ataupun macam ajaran liberal dulu. Bukan new kan, liberal. Sampai dia kata kalau kerajaan yang kaya ada lebih harta, buang dalam sungai, jangan bagi orang miskin. Itu punya ajaran orang boleh terima. Bayangkan. Ni masalah. Baik. Jadi Yahudi ni panggil apa? Kedekut. Tuhan tidak kedekut. Tuhan menafikan dia kedekut kerana Yahudi tuduh dulu. Yahudi yang menuduh dahulu. Baik. Kemudian kaedah yang keempat. Sifat thubutiyah adalah sifat kepujian dan kesempurnaan. Semakin banyak sifat ini, semakin pelbagai dalalahnya, petunjuknya, yakni maknanya. Bertambah jelas juga kesempurnaan mausuf, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebut tadi, samalah kaedah ketiga, keempat ni kita dah terangkum sekali tadi kita terangkan. Walaupun dia sebut sini kaedah ini dia kata terbina penetapan sifat kita sebut tadi lakukan secara tafsil, perinci, detail, penafian secara mujmal, secara kasar. Sebab itu Tuhan kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita terang tadi apa tujuan nafi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan daripada ayat ini ulama ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan 3 rukun penting bila kita nak beriman dengan sifat Allah. Apa dia yang disebut itu? Yang pertama, menafikan persamaan Allah dengan makhluk. Yang tu kita kena faham, Tuhan tak sama dengan makhluk. Bila kita kata Tuhan tak sama dengan makhluk, ini kita tahu awal dah. Jadi kita tak ada lagi rasa nak susah payah nak isbat sifat Tuhan ni. Kan? Kalau kita dalam hati kita ni dah bersih dah daripada syubhat tashbih, syubhat tamthil, syubhat takyif, dia tak ada lagi rasa nak datang ta'til, nak menyosongkan Tuhan pada sifat. Dia jadi isu orang tak ada terima sifat Tuhan. Dia kata Tuhan kalau kita kata Tuhan datang arah ni, Tuhan berjisim lah tu. Dia pasal dalam hati dia tu tak bersih. Hati dia kotor, jiwanya jijik dan najis. Sebab apa? Dia duk sama Tuhan macam dia. Tapi cuma dia adalah sekelumit iman. Dia tak mau kata Tuhan macam dia. Jadi dia kata, Tuhan tak duduk atas aras lah. Cara tu dia nak buat. Tapi hakikatnya dalam jiwa dia tu duduk bersarang penyakit nak sama Tuhan dengan makhluk. Penyakit tajsim ni. Hak ni masalah. Kan? Sebab tu sebenarnya golongan Mu'attilah ni, mereka ni lah bapak Mujassimah. Kan? Mereka ni lah champion tajsim. Menyamakan Tuhan dengan makhluk. Mereka samakan Tuhan dengan makhluk. Kan? Jadi itu punca sebenar. Jadi kita kena buang dulu hak ni. Kata Tuhan tak sama dengan makhluk. Lepas tu mai apa sifat Tuhan pun kita lega, relax. Kita tahu lah Tuhan tak sama dengan makhluk.
Kan? Kalau orang habaq kita kan, beruang tak sama dengan orang. Beruang tak sama dengan orang. Kan? Lepas tu beruang tu apa dia? Beruang tu ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada badan. Dia tahulah badan beruang dengan badan orang tak sama. Tapi kalau penyakit tu ada, dia tak boleh beza orang dengan beruang. Orang sebut orang ada kepala, beruang ada kepala. Dia kata habis takkan orang sama dengan beruang lah. Jadi gitu. Pasal dia tak ada tasawur. Dia tak ada tasawur bahawa orang dan beruang beza. Kan? Bagi dia ada orang-orang tu sama. Tak betul ya? Kena tasawur dulu bahawa khaliq dengan makhluk tak sama. Tak bermakna hak ni habis dengan huruf qaf, hak ni berhuruf qaf, dia sama. Yang ni khaliq fa'il, yang ni makhluqun maf'ulun bih. Kan? Jadi dia kalau tak boleh beza antara khaliq dengan makhluk, ini yang menyebabkan tashbih. Dan bila tashbih, nak lari bertashbih, terpaksa ta'til, terpaksa menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaedah yang kedua, bila kita dah tahu bahawa Tuhan dengan makhluk tak sama, kita isbatkan bagi Allah kesempurnaan yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, memutuskan rasa tamak untuk tahu sifat Allah Taala. Yang ni pun bahaya. Tamak ni macam mana? Habis kalau Tuhan istiwa atas arasy, pasal apa dia istiwa atas arasy? Awak yang dia tepi istiwa atas tempat lain. Yang ni tak boleh ada. La yus'alu amma yaf'al. Kamu tak ada hak pun untuk tanya Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa engkau jadikan aku orang Melayu? Yang tu pun tak ada hak. Macam mana kita boleh sangka kita berhak pergi tanya Allah, ya Allah, awak engkau istiwa atas arasy? Kita tak ada hak nak tanya Tuhan tentang apa yang Tuhan cipta pada diri kita sendiri. Ya Allah, awak engkau bagi gaji aku sikit sangat. Tak ada hak. Tak berhak tanya. La yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanya Tuhan akan apa yang dia buat. Kenapa? Tak boleh tanya. Ya Allah, awak umur aku pendek sangat. Tak boleh tanya. Tak ada hak. Tiba-tiba macam mana kita boleh terlintas dalam jiwa kita, kita boleh nak pergi petikai Tuhan. Kenapa engkau istiwa atas arasy? Wal'iyazubillah. Perasaan sungguh. Jadi kita kena faham benda ni. Apa yang Tuhan buat pada diri kita, kita tak ada hak untuk petikai, nak pergi tanya dia. Kenapa? Kita hanya boleh redha dan terima. Takkan kita nak pergi petikai apa yang Tuhan buat pada diri dia sendiri? Tak boleh lah. Ya Allah, awak turun 1/3 malam, awak tak turun awal sikit, ngantuklah 1/3 malam. Tak boleh. Tak ada hak. Tak ada hak. Kan? Kalau Tuhan turun awal pada tu, kan? Tak ada beza antara mukmin dengan fajir. Semua pakat. Ya Allah, awak engkau sembunyikan Lailatul Qadar, awak tak habaq, senang sikit. Supaya Tuhan nak tengok mana satu orang yang ahli Lailatul Qadar dengan orang yang ahli Lailatul Qamar. Kan? Tidak, tak ada beza. Nak bezakan, liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib, supaya Allah boleh bezakan antara yang buruk dengan yang baik. Tujuan apa? Sebab tegak hujah Allah. Ini amalan kamu. Nampak je lah. Jadi kita tak boleh tanya Tuhan apa yang dia buat. Macam kita nak tanya terhadap diri kita. Macam mana kita nak tanya Tuhan apa yang dia buat terhadap diri dia sendiri. Tak boleh tanya. Qata'un tamak. Potong rasa tamak untuk tahu macam mana sifat Tuhan ni, kena potong awal. Yang pertama, kita kena tahu bahawa Tuhan tak sama dengan makhluk. Yang kedua, kita kena isbat sifat-sifat yang sempurna bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kita tak boleh
nak menceburkan pemikiran kita dalam tafsil, detail sifat-sifat Tuhan ni macam mana. Tak boleh. Kaifiat. Dan sifat salbiyah kita sebut tadi, disebut dalam dua keadaan sahaja. Menafikan pada hak Allah apa yang dakwa oleh para pendusta, dan menegaskan keumuman, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada soalan? Asal sebab dia tak beza kan antara tangan Allah dalam makhluk, sebab dia tak beza dari idea. Dia nampak muka, wajah satu je dalam idea. Sahih. Itu di antara punca. Sebab mereka tak boleh membezakan antara dia panggil wujud naw' dengan wujud hakiki. Maksudnya mereka tak boleh bezakan apa yang wujud dalam akal dengan apa yang wujud realiti. Sebab mereka menyangka bahawa benda yang wujud secara kulliyat ini wujud hakikat. Kan? Teori kita sebut teori Plato dulu, bahawa semua benda adalah satu alam, sebuah alam idea, dan itulah dia benda tersebut. Kerana itulah yang lahir ke dalam dunia. Itu yang mereka katakan. Tak boleh, tangan tu sendiri dah jisim, dia kata. Bagi mereka tak ada tangan melainkan tangan yang ni. Tangan kita. Habis tangan burung, tangan apa? Burung bukan tangan. Burung tangan majazi. Oh, tak ciu tu. Kan, burung kalau dia mic kita, dia tampak. Dia kata, ni rasa tangan majazi ke tangan hakikat? Kan? Dia tampak dengan burung tu. Burung nak tahu tangan burung, tangan betul ke tak? Kan? Jadi macam Kristian Qibti lah kan. Dia kata bila Tuhan masuk dalam jasad Isa tu, jasad tu bukan jasad hakiki, jasad majazi. Jasad kalau kita pegang tak ada. Tak ada. Tu yang Mesir yang cerita. Yang Nasrani Mesir ya. Tak betul lah, tak logik lah. Sebab dalam Bible sendiri cakap ramai orang pegang Nabi Isa. Dalam Bible cakap ramai duk pegang dia. Dia sentuh orang, pegang dia. Tiba-tiba macam mana tangan majazi. Sebab dia pun tak nak kata, bila dia pun nafikan Tuhan tak sama. Dia kata, ni Isa ni ada tangan, mata, kaki macam manusia. Dia kata, tak, itu majazi, metafora. Habis ni Isa sentuh orang, orang sentuh dia. Kan? Kalau majazi maknanya dia hanya khayalan je, bukan tangan betul-betul. Maknanya Isa tu kalau kita pegang dia macam hologram tu kan, hilang. Kan? Halusinasi je. Tak ada. Jadi tangan kita hakikat, tangan Tuhan hakikat, tapi berbeza. Sebab dalam ayan wujudul ain, wujud hakikat ni, dia semua beza, tak ada yang sama. Kan? Kita semua ada muka. Kan? Akal dia tengok ni muka, dia tahu muka. Sebut kalimah muka, dia faham muka. Muka ni apa yang ada di atas kepala, kat depan, bukan kat belakang-belakang. Yang berhadapan dengan kita, wajah, ma yuwajihuka, apa yang berhadapan dengan kamu, itu namanya wajah dalam bahasa Arab. Jadi bila sebut muka, kita faham lah kalimah muka. Tapi kalau kita sebut muka Cik Mat, muka Cik Ali, muka Cik Abu, muka Cik Minah, lain-lain. Tu setara sama-sama makhluk. Kan? Sebut muka buku, lain pula. Kan? Sebut muka orang, muka beruang, muka ikan, lain pula. Kan? Ada muka juga, tapi muka dia lain. Tak sama muka kucing. Tak sama. Makhluk sama-sama makhluk. Takkanlah muka makhluk dengan muka Khalik Tuhan tapi sama. Tak sama. Takkan sama je. Kan? Kita ada marker pen, ball pen. Dia tengok ni marker pen. Pen. Okey, dia faham makna pen. Pen ni alat untuk tulis. Yang ada dakwatnya. Yang bukan pakai karbon. Tapi pen lain. Ada marker pen. Ada ball pen. Semua pen. Kan? Tak ada orang kata marker pen sahaja pen yang hakikat. Ball pen adalah majas. Tak ada. Kan? Tak ada. Dua semua adalah hakikat. Kan? Tapi dia kaifiyat wujud dia berbeza.
hakikat kewujudan dia berbeza, tapi dia adalah pen. Sama-sama makhluk, berbeza. Jadi kita dengan sifat Tuhan, apa yang kita nak rasa ada sama? Tak ada langsung. Jadi ahli sunnah ni hati dia bersih daripada sebarang unsur-unsur tashbih. Tak ada. Kita tak ada masalah. Tuhan hamba, Tuhan ada tangan. Okey, tangan tak ada masalah. Pasal kita tahu Tuhan tak sama dengan makhluk. Tak ada isu langsung. Tapi mereka ni ada tashbih. Sebut tangan, dia tengok tangan dia. Kan? Nak kena bagi penampak sekali lah tu. Baru dia beza, faham tangan tu macam mana, hakikat dia kan. Ini masalah. Sebut tangan, tengok tangan dia. Kita kata tangan Tuhan. Bukan tangan dulu betul baru Tuhan. Dia pun tengok tangan Tuhan. Tak ada itu. Tangan Tuhan, tengok Tuhan. Ingat Tuhan terus. Jangan ingat tangan saja. Ingat dua-dua sekali. Tangan Tuhan. Baru betul. Kan? Macam geng datang istawa. Istawa ada 15 makna. Memanglah istawa. Orang cerita istawa ada. Kan? Sampai baca tak erti ni apa. Istawa ala ni kita bincang. Tuhan kata istawa alal arsh. Bukan kita bincang makna kalimah istawa. Kan? Macam orang kata raghiba lah. Tanya apa makna raghiba? Raghiba. Raghinba. Boleh bagi makna kalau tanya makna raghiba apa? Tak boleh. Kena jawab. Ustaz, raghiba fi suka, raghiba an tak suka. Kalimah yang sama. Usul yang sama. Raghinba. Tambah fi, suka. Tambah an, tak suka. Bahasa Arab. Kena faham lah. Kan? Kena faham. Orang tanya, kan? Sekarang pukul berapa? Yang dia kata, awak nak pukul siapa? Pukul sama. Tapi, hujung lain. Berapa dengan siapa? Pukul berapa jam? Pukul siapa tumbuk? Kan? Tu bahasa orang utara. Pun ada beza tak? Kan? Tapi dua-dua pukul. Jadi kita kena faham. Kalimah tu baca bagi jelas. Bagi clear. Kan? Orang tu tanya kita pukul berapa? Dia pun awak nak pukul siapa? Kan? Dia macam orang pekak lah. Orang sebut berapa dia ingat siapa. Tak boleh lah gitu. Kan? Baik. Jadi yang kita sebut tadi memang mereka di antara asas syubhat mereka itulah. Mereka tak boleh nak bezakan antara wujud yang bentuk nawa'i dengan bentuk aini. Wujud yang difahami oleh akal secara umum dengan wujud yang hakikat realiti. Mereka tak boleh nak beza. Baik, kita masuk kaedah yang kelima. Kaedah yang kelima dia kata sifat thubutiyah terbahagi kepada dua bahagian, zatiyah dan fi'liyah. Sama juga sifat fi'liyah pun sama sebenarnya. Sifat fi'liyah pun terbahagi kepada sifat salbiyah. Sifat salbiyah pun terbahagi kepada zatiyah dan juga thubutiyah juga sebenarnya. Jadi Tuhan ni ada dua sifat. Dia panggil sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah maknanya sifat yang melazim pada zat dia lah. Yang memang ada pada zat Allah, tak lekang-lekang. Seperti tangan, mata, kaki. Kan? Tuhan ada mata. Ya, ada mata. Nabi sebut dalam Quran pun Tuhan sebut. Tuhan ada tangan. Ya, ada tangan. Dua tangan. Lima khalaqtu biyadayya. Apa yang aku cipta dengan dua tanganku. Tuhan ada kaki. Ya, Nabi sebut Tuhan akan pijak neraka dengan kaki dia. Hatta yadu'al jabbaru qadamah, sehinggalah Tuhan Al-Jabbar meletakkan kakinya ke atas neraka. Fayanzawi ba'daha ila ba', maka neraka pun akan lipat melipat. Betul lah. Kan? Jadi maknanya bukan kaki Tuhan masuk neraka. Puak-puak ni mengaji bahasa Arab, dia tak tahu lah. Dia mengaji bahasa Arab dapat berapa anak pun tak tahu. Kan? Menyapai buta kot. Kita mengaji tak ada lah jadi bodoh macam tu. Kan?
Kita bila Fir'aun kata dalam Quran, Allah Ta'ala kata kan, la usallibannakum fi judhu'in nakhl, aku akan salib kamu di atas batang kurma. Kita faham makna fi di sini ialah makna ala, untuk menunjukkan mutlaquz zarfiyah, semata-mata makna tempat. Bukan makna Fir'aun pergi buat lubang dalam pokok kurma tu, terbubuh depa dalam tu, ahli sihir tu. Tak. Allah Ta'ala kata famshu fi manakibiha, berjalanlah kamu di atas permukaan bumi. Tuhan guna fi. Kalaulah ada datang Mamat Aswaja ni, pasal dia tak jalan atas muka bumi, dia tebuk lubang berjalan bawah. Dan Tuhan kata fi, dalam bumi. Fi dalam bahasa Arab ni dia makna zarf, tempat. Boleh makna dengan ala, di atas. Ayat Tuhan kata, Nabi kata, yadha'ul jabbaru qadamahu fiha, kan? Atas neraka lah, pijak. Tuhan pijak neraka. Neraka ni bila Nabi sebut, bila ahli syurga, bila masuknya ahli neraka, dah habis dah masuk, neraka ni ada lebih lagi tempat. Tuhan tanya, halim talati, adakah kamu telah penuh wahai neraka? Allah tanya, hal min mazid, nak tambah lagi ke? Boleh. Maka kata, boleh nak tambah lagi? Hal min mazid, nak tambah lagi? Tuhan kata, qat, cukup, dekat ni je. Maka Tuhan pijak neraka pun jadi padat, full. Kan? Itu maksudnya. Ada pun syurga ada lebih lagi. Syurga ada lebih. Tapi Tuhan tak pijak syurga. Tuhan tambah lagi orang dalam syurga. Buat lagi satu makhluk baru, yang duduk dalam syurga. Kan? Itu maksud hadis tu. Bukan kaki Tuhan masuk neraka. Wala'iyadzubillah. Tak faham kalimah bahasa Arab ni cukup susah lah. Susah nak bercakap. Tapi mereka tak pasal dia pandai bahasa Arab. Tapi mereka lah ajharul khalqi bil Arabiyah. Makhluk paling jahil dalam bahasa Arab tu. Ulama salah kata, di antara punca takwil sifat ni apa dia? Al-ujmah. Tak erti bahasa Arab. Lepas tu dikata, seorang ulama salah kata kepada Amr bin Ubaid, sampai seorang ulama Mu'tazilah, dia kata, minal ujmati utit, disebabkan kebodohan kamu dalam bahasa Arab lah kamu sesat. Kan? Dia tak mengaji betul-betul. Baik. Jadi kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat zatiyah, kan? Dan dia ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah tu apa? Seperti dalam nota tu dia kata sifat mendengar, melihat. Dia hanya bukan mendengar, melihat. Mendengar, melihat sifat fi'liyah. Mendengar, perbuatan kan? Dia fi'liyah. Dia pendengaran dan penglihatan. Itu sifat zatiyah. Sifat fi'liyah apa? Mendengar dan melihat. Tuhan ada pendengaran dan ada penglihatan, dan dia melihat dan mendengar. Jadi tukar situ mendengar, melihat tu jadi pendengaran dan penglihatan. Fi'liyah dia ialah mendengar dan melihat. Tambah dekat fi'liyah, mendengar dan melihat. Sifat apa nama? Zatiyah ni memang sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Di antaranya sifat al-ulu. Al-ulu, tinggi Allah Ta'ala atas sekalian makhluknya, ini sifat zatiyah. Memang Tuhan tak pernah ada di bawah. Dia sentiasa berada di atas. Kan? Ulu. Kemudian datang sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ni adalah perbuatan. Perbuatan lah, buat. Perbuatan. Perbuatan ni boleh kita buat, boleh kita tak buat. Tapi dia boleh buat, dia mampu buat. Kan? Seperti sifat istiwa. Sebelum ada arash, Tuhan tak istiwa atas arash. Tapi Tuhan berada di atas sekalian makhluknya lah. Kata Imam Ahmad kata, tanya kepada mereka, Kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Allah telah wujud dan tak ada satu pun sebelumnya. Wa lam yakun syai'un ma'ah. Tak ada satu pun bersama dengan Allah. Kemudian Allah ciptakan makhluknya.
Di mana Allah cipta makhluknya? Di dalam dirinya kah, dalam zatnya kah, ataupun terpisah daripada zatnya? Kalau dia kata Tuhan cipta makhluk dalam zat dia, jadi macam Barahimah, orang Hindu, Tuhan tu sendiri jelma di alam, kafir. Jika dia berkata Tuhan mencipta makhluknya di luar daripada zatnya, terpisah, Allah ada zat tersendiri dan makhluk zat tersendiri, inilah jawapan yang benar. Tanya dia pula, jadi bagaimana kedudukan Tuhan dengan makhluk setelah itu? Makhluk di atasnya kah? Di kiri atau kanannya kah? Setara dengan dia kah? Ataupun makhluk di bawah ataupun dia di atas? Mana paling layak sekali? Jawapan yang paling akal sejahtera sekali, kita pun tahu bahawa makhluk di bawah, Tuhan di atas. Kata Syekhul Islam, kata inilah hujjah aqliyah yang Imam Ahmad bawa, yang Jahmiyah tak boleh jawab pada zaman dia sampai zaman sekarang. Sampai zaman Ibn Taymiyah dan sampai zaman sekarang. Tak boleh jawab. Macam-macam rimau dah main. Rimau Melaya, rimau Indonesia. Semua tak ada jawab hujah ni. Kan? Macam-macam. Musang berjanggut, musang tak berjanggut. Semua dah tak ada jawab hujah ni. Sebab apa? Ini hujah yang kena pada fitrah dan akal yang sejahtera. Jadi ulu, ketinggian Tuhan adalah zatiyah. Tuhan sentiasa berada di atas pada makhluknya. Bila Allah Ta'ala ciptakan arash, Allah naik pula ke atas arash, berada di atas arash. Kan? Maka ketika itu dia sifat istiwa, sifat fi'liyah, perbuatan. Yang sebelum tu dia tak buat, lepas tu dia buat pula. Dia buat dengan dia cipta arash di bawah dia. Kan? Macam samalah kita mencipta. Kan? Sebelum kita wujud di dunia ni, Allah belum cipta kita lagi. Kan? Bila dah cipta kita, barulah kita wujud. Kan? Tak bolehlah kita kata Allah telah mencipta kita sejak azali. Tak boleh. Kalau Allah telah mencipta kita sejak azali, kita dah wujud sejak azali ya. Kan? Ini di antara isu Tuhan mencipta ni, isu besar maknanya. Kan? Cukup besar. Kita kena faham bahawa Allah sentiasa mencipta. Bila dia cipta baru jadi. Lagi dia tak cipta tak jadi. Kita hanya wujud apabila Allah cipta kita. Sebelum itu Allah belum cipta kita lagi. Maka sifat fi'liyah ni dia buat dengan kehendak dia. Bila dia kehendaki. Tapi dia sentiasa ada kemampuan. Qudrah dan masyiah sentiasa ada. Qudrah dan masyiah Allah sentiasa ada. Dia mampu buat kita bila-bila masa pun. Bukan makna bila dia nak buat kita baru dia ada kuasa, tak? Baru dia ada sifat mencipta, tak? Dia telah ada sifat mencipta sejak azali. Tapi mencipta, perbuatan mencipta itu sendiri dia buat pada waktu yang dia kehendaki. Tuhan berkuasa turun ke langit dunia sejak azali, tapi dia hanya turun ke langit dunia bila dia dah cipta langit dunia lah. Dan pada waktu yang dia pilih, 1/3 malam yang akhir. Dia buat bila masa dia kehendaki, dengan cara yang dia kehendaki. Tuhan tidak bercakap dengan Nabi Musa sampai Nabi Musa datang ke Bukit Tur Sina. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Bila Musa datang pada waktunya, pada tempatnya, maka Tuhan dia bercakap dengan dia. Baru Tuhan mula bercakap dengan Musa, ya Musa. Sebelum Musa sampai tu, Tuhan tak bercakap dengan Musa lagi lah kan? Takkan Tuhan nak bercakap dengan Musa daripada dulu, ya Musa tak habis-habis. Sampailah pun duk ya Musa lagi. Kan? Tapi masalah orang Aswaja dia faham ke tu? Tak tahu. Muskilah kan? Dia kata robot kan? Robot. Kalau dia gitu kan, duk cakap tak berhenti, panggil apa? Short sikit. Kan? Ni sifat aib. Duk cakap benda yang sama ulang, cakap berita jam kan? Tak boleh ke tu? Tuhan dia maha hidup, maha sempurna, maha berkuasa. Dia buat apa yang dia kehendaki. Kan? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu. Sesungguhnya perintahnya
idza arada syai'an, jikalau dia kehendaki satu. Idza maksudnya fi'il mudhari, jadi makna mudhari, makna sekarang, waktu tersebut. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, barulah Tuhan kata kun fayakun, jadi. Sebelum tu Tuhan tak cakap lagi, kan? Dah Tuhan sebut kun, habis kaf nun kun, baru fayakun, jadi. Kan? Bukan subhana man amruhu bainal kahfi wan nun, antara kaf dengan nun tak, dan Tuhan sebut habis jadilah. Oh, itu lebih dari Tuhan, kan? Kita duk subhana man amruhu bainal kahfi wan nun, mana makhluk jadi sendiri, Tuhan tak nak sebut habis jadilah. Dah ba'dal kahfi wan nun lah, kan? Dah sebut kun, lepas tu baru jadi. Bukan tak ada, habis sebut dah jadi, kan? Jadi dia sebut kun fayakun, jadi. Ya. Itu Tuhan mencipta. Itu sifat fi'liyah, perbuatan. Tuhan buat apa yang dia kehendaki. Dia bercakap waktu bila dia kehendaki. Tapi sifat boleh bercakap itu, kebolehan untuk dia bercakap, sedia wujud pada dia. Sedia ada azali. Tapi dia nak bercakap dengan siapa itu pada waktu dia kehendaki lah, kan? Pada waktu dan masa yang dia sendiri nak. Tuhan tak terikat dengan masa, tapi dia buat pada masa dia kehendaki. Dia yang menciptakan masa, betul? Betul? Disebabkan dia mencipta masa, dia yang kawal masa. Dia boleh buat bila-bila dia kehendaki, kan? Tuhan boleh ubah turun pada waktu lain ke 1/3 malam, tak ada masalah. Tapi hikmah Tuhan nak turun 1/3 malam. Sebab waktu tu, waktu dia boleh menguji hamba-hamba dia. Waktu hak tengah tidur paling sedap kali, kan? Itu maksud dia. Tuhan boleh cipta kita bila-bila boleh. Tuhan boleh cipta pak kita dulu, pak kita kemudian. Tuhan boleh tukar kita jadi bapa, pak kita jadi anak, boleh. Tapi hikmah Tuhan menghendaki kita jadi anak, pak kita jadi pak kita, kan? Itu kehendak Tuhan, hikmah Tuhan, ada hikmah. Ada hikmah. Tuhan boleh utuskan Nabi Muhammad awal-awal lagi, siap lagi. Tak payah pun nak tunggu Adam dulu, betul Nuh, betul Hud datang-datang. Tak. Tapi itu hikmah Tuhan. Tuhan nak macam tertib dia macam tu. Kita tak boleh bertikai, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya Tuhan apa yang dia buat, kita yang akan ditanya tentang apa yang kita buat. Baik. Jadi dia kata di sini sifat fi'liyah adalah qadim pada jenisnya, namun hadis. Makna qadim pada jenis, hadis ni maknanya contoh sifat bercakap tadi ya. Kebolehan Tuhan untuk bercakap sentiasa ada sejak azali, sejak wujudnya Tuhan. Kebolehan untuk Tuhan istiwa di atas arasy sentiasa ada. Kehendak Tuhan sentiasa ada pada Tuhan. Tetapi untuk dia berkehendak pada waktu tertentu, dan dia membuat pada waktu tertentu, dan dia bercakap pada waktu tertentu, itu hadis, jadi pada masa tersebut, bukan sebelum tu. Bukan sebelum tu. Sebab tu Nabi-Nabi pada mahsyar ni dia kata apa? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdib qablahu mithlah wa lan yaghdib ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Tuhan kami telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang dia tak pernah murka macam ini sebelum ni. Sebelum ni Tuhan tak murka macam hari kiamat. Hari kiamat murka Tuhan sangat dahsyat. Dan Tuhan tidak akan murka lagi selepas ini macam ni. Sebab habislah orang kafir masuk neraka, orang mukmin masuk syurga. Kan? Jadi Tuhan ada perbuatan. Dan murka dia berbeza. Kan? Murka Tuhan pada Abu Lahab takkan sama murka Tuhan pada orang mukmin yang buat maksiat. Tak sama. Kan? Murka Tuhan pada Abu Lahab dengan Abu Jahal tak sama dengan murka Tuhan pada beberapa orang sahabat yang tak keluar pada perang Jaisyul Usrah masalahnya. Mereka itu murka Tuhan 50 hari Tuhan murka dekat depa. Tuhan ampun. Abu Lahab dengan Abu Jahal Tuhan kekalkan dia dalam neraka. Tak keluar-keluar dah.
Tak ampun-ampun harus mereka. Orang mukmin yang buat maksiat, Tuhan murka, masuk dalam neraka. Lepas tu Tuhan ampunkan. Ada syafaat. Orang kafir masuk neraka kekal abadi. Kan? Kekal abadi. Jadi Tuhan ada perbuatan murka dan dia ada kemurkaan. Kemurkaan tu qadim. Kan? Kebolehan untuk dia murka itu, marah itu qadim, sentiasa ada. Tapi perbuatan dia untuk murka, marah, itu berlaku pada waktu dia nak marah lah. Kebolehan untuk Tuhan bercakap sentiasa ada. Tapi Tuhan bercakap bila dia nak bercakap. Waktu dia tak nak bercakap, dia tak cakap lah. Itu je. Itu fa'alun lima yurid. Dia buat apa yang dia kehendaki. Dia buat apa yang dia kehendaki. Nabi sebut, Inna Allaha yuhdithu min amrihi ma yasha' wa inna Allaha azza wa jalla qad ahdatha min amrihi alla takallamu fi salah. Sesungguhnya Allah telah memperbaharui perintahnya sesuai dengan kehendaknya. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memperbaharui perintahnya bahawa hendaklah kamu jangan bercakap dalam salat. Dulu sembahyang boleh cakap. Sebelum tu. Waktu sahabat tu kan, seorang tu datang, dia balik, dia bagi salam kat Nabi. Nabi jawab dengan syarat tangan sahaja. Kata, ya Rasulullah, awak kamu tak jawab salam. Dulu kalau aku beri salam, kamu jawab salam. Dalam sembahyang pun. Nabi kata, Inna Allaha yuhdithu min amrihi ma yasha' wa mimma ahdathahu min amrihi la takallamu fi salah. Ini perintah baru sampai, Nabi kata. Baru sampai. Sebab tu Imam Bukhari buat bab dalam Sahih Bukhari, wa hidithihi ta'ala laysa ka hidithil makhluqin. Dan baharunya perbuatan Tuhan tidak sama seperti baharunya buatan makhluk. Kita manusia beranak memang belum ada kemampuan nak cakap. Kudrah nak bercakap tu belum ada. Memang tak boleh cakap. Beranak-beranak lahir bisu, boleh teriak lah. Lepas itu sampai umur kita berapa tahun baru Tuhan ciptakan pada kita perbuatan kebolehan untuk cakap. Lain. Kan kita asalnya tak boleh cakap, betul cakap. Kita asalnya mati, betul dihidupkan Tuhan. Kita asalnya tak wujud, kemudian diwujudkan oleh Tuhan. Kita asalnya lemah, wallahu khalaqakum min dha'fin. Asalnya lemah. Tak boleh nak berdiri pun, nak berjalan pun tak boleh. Lepas tu sikit-sikit Tuhan tambah power kita, cipta, tambah lagi kekuatan kita. Kan? Tuhan terus untuk mencipta kita dan mencipta kita. Kan? Mentarbiah kita, tambah lagi sampai kita boleh berdiri, berjalan, berlari. Kan? Lepas tu Tuhan tarik balik, kurangkan balik tenaga kita. Kurangkan lagi. Dah sampai dulu, kalau dulu boleh berlari lah, tak boleh berlari dah, boleh jalan je. Lama-lama tak boleh berdiri lama, boleh duduk banyak. Kan? Lama-lama tak berdiri, duduk je. Dah duduk tak boleh, baring je. Lama-lama hidup pun tak boleh dah, mati. Kan? Macam itulah manusia. Kita bergantung pada penciptaan Allah Ta'ala. Ada pun Allah tak sifat dia, dari segi naw' jenis dia, azali, qadim. Sentiasa ada, tak ada siapa cipta pada Allah Ta'ala. Dia sentiasa ada ilmu, dia tahu. Sebelum jadi dia tahu lah. Tapi naw' hadis, afrad dia, ahad, perbuatan tersebut, satu persatu partikel dia, itu berlaku pada masa dia kehendaki, pada waktu yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkuasa mencipta kita sebelum kita diciptakan lagi. Tuhan sentiasa berkuasa mencipta Adam AS. Tetapi Tuhan hanya mula mencipta Adam pada hari Tuhan cipta Adam. Kan? Itu maksud dia kata naw' qadim afrad hadis. Faham? Ada soalan? Sebagian kitab yang membahagikan sifat yang kepada dia dan dia dengan khabariyah. Khabariyah nama kepada sifat, sejenis sifat lagi, sebab dia pembahagian dia ikut jenis. Sifat kita boleh bahagi kepada sifat aqliyah dengan khabariyah. Aqliyah dengan khabariyah maknanya, aqliyah ni sifat yang kita boleh tahu dengan akal. Seperti Tuhan Maha Berkuasa. Yang ni kita boleh istidlal dengan akal. Kita nampak kita wujud. Ini dalil kata Tuhan Maha Berkuasa. Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan berkehendak, Tuhan mengetahui, Tuhan ada hikmah.
Sebab dengan kewujudan kita ni, dan kita tahu kita ni makhluk, kita cipta, kita tahu bahawa pencipta kita ada sifat-sifat ni. Kalau tidak, dia tak cipta kita. Dia boleh berkata-kata. Sebab kita boleh cakap. Kan? Jadi, kita tahu dengan akal kita. Tapi Tuhan istiwa di atas arash. Ini kita tak tahu. Sebab kita kena tahu dulu arash tu ada. Cuma kita tahu Tuhan berada di atas segala makhluknya. Itu betul. Kita tahu. Tuhan mesti ada atas. Takkan ada bawah. Itu akal. Kita boleh tahu dengan akal. Tak ada masalah, tak ada isu. Sebab tak ada orang kapiak ingkar pun. Tak ada. Tapi untuk mengetahui bahawa makhluk ni, bumi, betul langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7. Lepas tu ada laut atas langit ke-7. Lepas tu baru ada arash. Dan Tuhan di atas arash. Yang ni perlukan khabar wahyu. Nabi kena habaq kita, kita boleh tahu. Kita tak ada teropong nak tengok, langit pertama mana? Tak ada. Tak boleh naik dengan roket Apollo nak pergi tengok laut atas langit ke-7. Tak boleh. Tak sampai. Nabi yang boleh beritahu kita. Sebab tu benda-benda sains ni bukan semua sains boleh capai. Ada benda-benda yang bentuk ghaib. Kan? Kita tahu Tuhan menciptakan kita, tapi Tuhan cipta Adam dengan tangannya. Ini perlukan khabar. Tuhan ada tangan, kita perlukan khabar. Kita tak tahu dengan akal. Dengan akal kita tak tahu bahawa Tuhan melihat dengan 2 matanya. Yang ni perlukan khabar, Nabi habaq. Baru kita tahu, ada sifat ini. Itu beza antara pembahagian sifat aqliyah dengan sifat khabariyah. Taksim yang valid. Taksim yang tak valid macam yang dibuat oleh ahli kalam. Ahli kalam bahagikan sifat kepada yang pertama sifat, dia panggil sifat nafsiyah. Itulah wujud. Lepas tu sifat salbiyah. Kan, sifat salbiyah. Iaitulah start daripada bukan sifat salbiyah lah. Wujud qidam baqa, daripada mukhalafatuhu lil hawadith. Dan sebahagiannya masukkan baqa. Dan sebahagiannya masukkan juga qidam. Ada yang kata qidam sifat nafsiyah. Ada kata qidam sifat salbiyah. Tapi yang sifat salbiyah start daripada mukhalafatul hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Lepas tu masuk qudrah adalah sifat ma'ani dia kata. Qudrah, iradah, hayyun, sama' basar. Kalam. Hayyun betul sifat makna. Dia makna yang ada, sifat zat. Makna sifat ma'ani ni sifat zat lah. Kan? Dan golongan ahli kalam Asy'ariyah membahagikan sifat Allah kepada sifat zat dan sifat fi'il dia kata. Dia bagi 2 juga, sifat zat dan sifat fi'il. Dia tak kata fi'liyah, dia kata fi'il. Dan dia kata dan fi'il adalah maf'ul. Fi'il adalah maf'ul. Maksudnya macam mana? Maksudnya perbuatan Tuhan tidak ada di sana satu perbuatan nama dia buatan, tak ada. Cuma dia disandarkan kepada Tuhan kerana perkara tersebut berlaku dengan kehendak dan iradah dia. Maksudnya mengikut aliran Asy'ariyah, alam ini berlaku dengan kehendak dan kudrah Tuhan. Okey? Sebab itu dia dinamakan sebagai makhluk Tuhan. Dinamakan sebagai makhluk Tuhan, dicipta oleh Tuhan. Itu makna mencipta. Dia tidak berlaku di sana Tuhan mencipta dengan kata kun fayakun, tak ada. Sebab Tuhan bercakap tanpa huruf dan suara. Dia tak ada kun fayakun, tak ada. Ini tak ada. Yang ni tidak ada dalam istilah kamus ahli kalam. Jadi maknanya dia hanya berlaku tapi dia berlaku tu ada ta'alluq dia panggil. Dia ada ta'alluq dengan qudrah dan iradah Tuhan. Dan ta'alluq ni dia adami, tidak wujud. Dia satu nisbah adamiyah dia panggil. Nisbah yang tidak ada. Nisbah yang tidak ada, tapi dia ada lah. Tapi dia ada, nisbah tu ada, tapi dia tak ada. Faham kan?
Macam tu lah dia mengaji. Hanya kita, seolah-olah bayang kita duduk dalam pondok kan, kita mengaji kan? Jadi dia kata begitu. Nisbah tu kata nisbah adamiyah, nisbah yang ada tapi nisbah tak ada. Okey, itu ta'alluq. Jadi itu sajalah Tuhan. Bukan ada satu perbuatan dia mencipta, tak ada. Dia tidak, dan sifat mendengar, melihat dan ilmu sifat yang sama. Di sisi ahli kalam dia sifat yang sama. Dia sifat yang sama. Maksudnya apabila Tuhan mengetahui satu benda yang berbentuk huruf, dinamakan mendengar. Dia macam orang pekak. Dia tak dengar tapi dia tahu ada bunyi. Itu maksud mendengar di sisi ahli kalam. Melihat, maksudnya Tuhan mengetahui itu benda yang boleh dilihat, seperti orang buta yang tahu kata ada orang tepi dia tapi tak nampak. Itu maknanya melihat di sisi ahli kalam dalam sifat 20 lah. Okay. Jadi ini beza di antara ahli sunnah dengan ahli kalam dalam masalah sifat ni. Ma'nawiyah, dia nak takkid kepada ma'ni. Ma'nawiyah ni lain sikit. Ma'nawiyah dia adalah hal sahaja, dia bukan wujudi. Maksudnya dia adalah benda yang di antara wujud dengan tidak wujud. Maksudnya kita tak nampak kaunuhu ta'ala qadiran, tapi dia ada. Sebab dia ada kudrah, maka dia ada kaun, keadaan. Yang ni yang ulama sebut 3 benda tak masuk akal. Dia kaun ni sebenarnya ialah dia sama dengan hal Abi Hashim. Atau namakan 3 benda tak masuk akal. Kasbul Ash'ari, Tafrun Nazami dengan Halul Bahsyami. 3 benda yang tak masuk akal. Yang pertama, kasab Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan manusia hanya ada qudrah dan iradah, tidak boleh kesan. Dia hanya ada kasbun yang tidak beri apa-apa kesan pada perbuatannya. Yakni pisau tidak motong, tapi pemotongan berlaku apabila pisau bergerak. Api tidak membakar, tapi kebakaran berlaku ketika adanya api. Air tidak membasah, tetapi kebasahan berlaku bila ada air. Itu dari segi akidah Asy'ariyah. Kalau kata api membakar, syirik akbar, kafir. Okey. Yang kedua yang tak masuk akal, ulama kata ni ada tak relevan langsung. Tak boleh faham macam mana maknanya. Kan? Yang kedua, Tafrun Nazam. Tafrun Nazam maknanya satu loncatan, kita boleh bergerak dari tempat A pergi ke tempat B tanpa melalui apa yang ada di antara A dengan B. Macam mana? Oh, dia panggil teleport istilah sekarang. Oh, asyad orang putih berkaji. Kan? Dia ambil hak Mu'tazilah. Benda tak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan dia tatbik pada perbuatan Allah Ta'ala. Dia kata Allah ciptakan kita semua telah wujud dalam satu. Kita semua telah diciptakan Tuhan dalam tidak wujud. Kemudian kita muncul sedikit demi sedikit di dalam wujud. Itu dia kata gitu. Dan yang ketiga ialah hal Abi Hashim, yakni kaukanah. Kaun. Mu'tazilah kata, Abu Hashim punya aliran Mu'tazilah, Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim Jubai adik tiri kepada Imam Abu Hasan Sy'ari lah. Kan, pak tiri Abu Ali Al-Jubai, dia ada anak nama Abu Hashim. Jadi Abu Hashim Jubai kata Tuhan tidak ada sifat mendengar, tapi dia ada hal mendengar. Nama dia Sami'un, dia ada hal, kaunuhu sami'an, dia kata. Apa makna kaunuhu sami'an? Dia tidak mendengar, tapi dia ada keadaan pendengaran. Keadaan pendengaran. Dan hal ni dia kata adalah keadaan yang di antara wujud dengan tidak wujud. Dia tengah-tengah. Ni wujud tak wujud, dia tengah-tengah. Jadi dia tidaklah tidak wujud, tapi dia tidaklah juga wujud. Itu hal. Dan Fakhr Razi menganggap wujud dalam sifat 20 wujud adalah hal, bukannya sifat. Bagi dia wujud Tuhan bukanlah satu benda yang wujud, tetapi dia juga tidaklah tidak wujud. Tapi dia cuma ada hal wujud bagi Tuhan. Dan majoriti Asy'ariyah menganggap wujud bukanlah sifat, dia hanyalah ain. Dia adalah ain zat. Maturidiyah mengatakan dia adalah sifatun zaidatun ala zat. Kan? Itu secara ringkaslah ilmu kalam kan.
Mengaji sifat 20 kan. Mungkin lama ada tinggal, kita refresh lah. Kan? Dulu mengaji dulu macam tu kan. Kan tak apa nak detail sangat. Ini kita mengaji detail sikit lah. Kan? Takkanlah kita nak mengaji macam budak tadika juga. Ngapai aja wujud qidam baqa'. Bagilah faham sikit apa makna. Kan? Kita lalu mengaji, kita hafal aja. Tuhan ni sifatnya wujud qidam baqa'. Tapi apa makna wujud? Warna qidam, warna baqa'. Lain, dia tak sama macam kita sebut. Don't judge the book by its cover. Tengok, Asy'ariyah pun disebut sifat macam kita. Faham dulu Asy'ariyah. Kalau tidak, awak akan menghukum secara tidak adil. Kita nak hukum orang ni, biarlah adil. Kita faham dulu akidah orang tu. Kita faham dulu, ini maksud dia. Kita faham, kita boleh hukum dengan adil. Baik. Jadi itu makna beza pembahagian sifat dari ahli sunnah dengan sisi ahli kalam. Ahli kalam melihat Tuhan tidak ada perbuatan, fi'il. Mu'tazilah menafikan terus Tuhan, sifat zatiyah pun tak ada, fi'liyah pun tak ada. Bahsyamiyah daripada Mu'tazilah mengisbatkan hal sahaja. Ini kaukalah, kaunuhu. Jahmiyah menafikan nama Tuhan pun dia nafi. Adapun fi'il bagi ahli kalam, dia hanyalah nisbah idhafiyah. Nisbah penyandaran sahaja, kerana benda tu berlaku. Seperti kata Aristotle, kita ambil dalam falsafah dulu, Tuhan adalah al-illatul ghaiyah, tujuan kepada pergerakan makhluk. Jadi maksud Tuhan menggerakkan makhluknya ialah dia adalah tempat tujuan makhluk itu bergerak. Yani semua alam ini sedang bergerak menuju kepada Tuhannya dengan pergerakan kerinduan untuk meniru Tuhan. Macam Aristotle bagi contoh, kalau kita, pasal apa batu jatuh ke tanah? Kerana batu berasal dari tanah dan dia sangat rindu kepada tanah. Jadi bila kita angkat dia daripada tanah dan kita lepas, dia nak balik ke tanah balik. Jadi maksud tanah itu menarik batu, bukan di sana ada tenaga disebut graviti, tetapi kerana batu tu sendiri rindu kepada tanah. Jadi tanah adalah punca batu tu bergerak. Ini Aristotle punya teori, dan teori ini dia implement kepada Tuhan, lalu dia ambil oleh ahli kalam. Kita kata salah. Batu digerakkan oleh tarikan graviti bumi. Kan? Tuhan bukan sekadar illah ghaiyah, tujuan. Tak, dia adalah illah fa'ilah, dia yang buat. Dia adalah pembuat, dia yang mencipta. Dia yang sebut kun untuk menjadikan sesuatu. Bukan sekadar benda tu wujud sebab apa dia nak pergi ke Tuhan. Tak. Bukan begitu. Tapi dia adalah perbuatan yang memang ada perbuatan pada Tuhan. Dia ada huruf, dia ada surah. Tuhan cakap kun, dan boleh didengari oleh Jibril, didengari oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan Musa dengar suara Tuhan dia sebut, ya Musa. Itu maksudnya. Baik. Jadi itulah kaedah sampai kaedah kelima. Baki lagi dua kaedah berkenaan dengan kaedah sifat. Lepas tu kita ambil 4 kaedah dalam memahami pendalilan asma' dan sifat. Lepas tu insya-Allah kita akan habis bab tauhid asma' dan sifat, dan kita akan masuk pada bab-bab yang seterusnya mengikut kitab kita yang asal. Ada soalan? Dia tak ada qadim nau' ataupun dia hanya qadim nau', dia tak ada hadithul afrad. Dia hanya ada qadim nau' je lah. Sebab dia tak ada berulang-ulang. Tuhan tidak ada macam kata kitab Baqaratul Amani kan. Tuhan itu maha pendengar, bukan maha mendengar. Dia maha pendengar, maha perkata, bukan maha berkata-kata. Dia kata Tuhan tu maha perkata, dia ada perkataan sahaja, bukan ada berkata-kata. Itu maksud. Itu terjemahan yang tepat lah, kitab Jawi yang tepat, yang cerita akidah Asy'ariyah ni adalah kitab Baqaratul Amani lah. Sebab tu dia panggil kitab tu sebagai kitab yang muktabar dalam alam Jawi ni. Dan sebab tu ulama yang mengajak kitab Baqaratul Amani ni diangkat-angkat oleh apa? Kan? Walaupun dia dah meninggal lah.
Itu maksud dia lah. Sebab mereka memahami begitu sifat Tuhan ni, dia tak ada fi'liyah. Dia ada fi'il yang dinisbahkan kepada Tuhan sahaja. Apa yang terjadi semua ni adalah macam Aristoteles sebut kan. Dia macam ada sebut lah. Dia jadi sendiri, dinisbahkan kepada Tuhan kerana dia adalah berlaku dengan kudrah dan iradah Tuhan. Atau Mereka terhadap Allah Ta'ala Al-Khaliq itu. itu maksud Al-Khaliq. Dan dia tidak ada sifat nama dia Al-Khalq. Dia hanya ada sifat qudrah dan iradah. Hanya Maturidiyah saja yang isbat sifat takwin, tapi takwin qadim. Sama juga lah, kembali pada konsep sama lah. Cuma dia tambah nama saja, takwin. Asy'ariyah kata takwin bukanlah satu sifat, tapi dia ta'alluq kepada qudrah dan iradah. Tapi konsep dia sama. Tak jauh beza sangat lah. Itu adalah teori ilmu kalam lah. Tapi hak kita nak beriman, hak kita sebut ni lah. Hak tu saya ada untuk sampingan saja. Untuk mengetahui, untuk buat samping-samping kan. Tak adalah orang kata kita duduk berkunun nanti kan. Orang utara kata jangan duduk berkunun lagi. Tengok orang tu mengaji kitab Baqaratul Amani. Tinggi no. Tuhan maha perkata, bukan berkata-kata. Kita faham lah kan. Sekurang-kurangnya kita faham. Dan benda tu batil dan tak betul. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyil ummi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.